salam sejahtera semua. Inovasi yang ingin diperkenalkan pada kali ini ialah Timetable Learning Wheel ataupun roda pembelajaran sifil. Timetable Learning Wheel merupakan salah satu cara inovasi pentaksiran murid sekolah rendah ataupun prasekolah dalam subjek matematik tentang penguasaan sifil 1 hingga 12. Biasanya kita akan meminta murid menghafal sifil dan seterusnya menyoal jawab sifil begitu sahaja. Dengan menggunakan inovasi ini berasaskan Kit EduBit, kita boleh menambah elemen interaktif atau keseronokan dan menjadikan proses tersebut lebih seronok dan menarik. Projek ini melibatkan beberapa bit seperti music bit, infrared bit, traffic light bit, button bit dan DC motor. Sebelum kita teruskan, mari kita tengok satu klip video demonstrasi penggunaan roda pembelajaran sifil ini. Hai semua, hari ini Cikgu Chang ingin menunjukkan demonstrasi projek mini yang dikenali sebagai Timetable Learning Wheel dengan menggunakan EduBit yang berasaskan pengatur jaraan microbit. Sebelum bermula, murid-murid akan memilih sifil yang ingin dijawab olehnya. Katakan murid tersebut ingin menjawab sifil 12, maka kita menggunakan template roda pembelajaran sifil 12 yang disediakan. Kita akan mencatat nama murid dan tarikh pada hari tersebut. Kemudian, kita akan meletakkan motor ini di tengah-tengah roda pembelajaran. Untuk memulakan aktiviti, kita perlu meresetkan EduBit kita dengan menekan butang reset pada belakang microbit. Kemudian, kita akan mengaktifkan IRBit kita supaya menggerakkan motor. IRBit akan menggerakkan motor dan memilih soalan secara rawak. Katakan soalan sekarang ialah 4 darab 12. Sekiranya murid dapat menjawab dengan betul, maka kita menekan butang A yang akan menunjukkan simbol betul dan menyalakan lampu hijau. Dan sesi soal jawab diteruskan. Sekarang soalan ialah 6 darab 12. Katakan murid masih dapat menjawab dengan betul, maka kita menekan butang A. Dan kita teruskan sesi soal jawab. Sekarang soalan ialah 1 darab 12. Katakan murid kali ini menjawab dengan salah, maka kita akan menekan butang B yang akan menyalakan lampu merah dan menunjukkan simbol salah. Dan sesi soal jawab diteruskan sehinggalah sesi soalan tamat. Untuk melihat skor murid, kita akan menekankan butang A dengan B bersama-sama. Dengan itu, microbit akan menunjukkan bilangan soalan yang betul dijawab, bilangan soalan yang salah dijawab dan juga markah skor akhir murid. Daripada nyalaan microbit, kita tahu bilangan soalan yang dijawab betul ialah 2, bilangan soalan yang dijawab salah ialah 1 dan skor akhir ialah 1. Jadi kita akan mencatat skor dia di sini. Kaedah sebegini juga sesuai dijalankan untuk tajuk ataupun subjek-subjek yang mempunyai soalan yang soalan boleh dimasukkan ke dalam roda pembelajaran seperti ini. Roda pembelajaran sifil ini berfungsi berdasarkan pengatur jaraan microbit. Pada permulaan, kita akan memainkan lagu, menunjukkan simbol dan menetapkan soalan dijawab betul dan soalan dijawab salah sebagai sifar. Pada blok
forever pula, kita akan menetapkan mekanisme lampu kuning menyala, motor bergerak dan memainkan muzik apabila infrared bit diaktifkan. Sekiranya murid menjawab soalan dengan betul, maka kita akan menekan butang A. Dengan menekan butang A, simbol betul akan ditunjukkan, lampu hijau akan menyala beriringan dengan muzik. Ia juga akan merekodkan soalan yang betul. Manakala sekiranya murid menjawab dengan salah pula, kita akan menekan butang B. Dengan menekan butang B, simbol salah akan ditunjukkan, lampu merah akan menyala beriringan dengan muzik. Ia juga akan merekodkan soalan yang salah. Untuk melihat skor murid, kita akan menekan butang A dan butang B. Dengan menekan kedua-dua butang tersebut, kita akan dapat melihat bilangan soalan yang dijawab dengan betul, bilangan soalan yang dijawab dengan salah, dan juga skor akhir murid beriringan dengan muzik. Roda pembelajaran sivil ini menggunakan kod pengatur caraan dan template roda pembelajaran yang dihasilkan sepenuhnya oleh peserta sendiri. Dengan menggunakan inovasi ini juga, murid-murid juga akan terdedah kepada aplikasi penggunaan teknologi terkini seperti microbit. Inovasi ini juga penting selaras dengan keperluan sukatan matematik sekolah rendah atau prasekolah. Memandangkan inovasi ini menggabungkan penggunaan teknologi dan juga template kertas yang boleh digunakan di dalam kelas, maka ia adalah selaras dengan kemajuan negara dan seiring dengan tema kita iaitu pendidikan ke arah revolusi industri 4.0. Inovasi ini juga dianggap cekap kerana terdapat banyak unsur interaktif yang boleh memberikan pengalaman luar biasa dan keseronokan kepada murid. Roda pembelajaran sivil ini boleh mencatat sendiri skor akhir murid, maka ia juga akan memudahkan kerja guru. Inovasi ini juga sesuai digunakan untuk subjek atau tajuk lain yang soalannya boleh dimuatkan ke dalam roda pembelajaran. Yang penting, template sivil ini boleh dijadikan sebagai rekod ataupun evidence PBD kita. Dari segi keupayaan replika, kod pengatur caraan ini boleh disalin oleh sesiapa sahaja yang mempunyai link microbit ini secara percuma. Inovasi ini juga boleh dilaksanakan dengan menggunakan kit EduBit ataupun boleh diganti dengan alat-alat elektronik yang sama fungsi sepertinya. Dari segi keberkesanan kos utama inovasi ini ialah kit EduBit yang berharga sekitar RM100 hingga RM200 bergantung kepada promosi dan juga harga semasa. Walaupun agak mahal, tetapi kit ini boleh digunakan untuk pelbagai aktiviti dan menjadikan BBM lain selain inovasi ini. Sementara itu, template roda pembelajaran boleh kita guna apa-apa kertas sahaja. Akhir sekali, mari kita tengok potensi pelaksanaan inovasi ini. Setelah kita download atau flashing kod pengatur caraan ke dalam microbit, hasil inovasi ini sebenarnya bersifat offline, iaitu ia boleh dibawa ke mana-mana tanpa perlu internet lagi. Ia tidak semestinya mesti bergantung kepada komputer, tetapi ia juga boleh berfungsi dengan menggunakan power bank ataupun bateri sahaja. Inovasi ini mudah dibawa ke dalam kelas, ke mana-mana dan mudah untuk digunakan. Paling penting, ia mesti dapat meringankan beban kerja guru dalam pentaksiran. Itu sahaja pembentangan untuk kali ini. Sekian, terima kasih.